Dengan visi mendaulatkan syiar Islam dan misi memperkasakan ummah selaras dengan hukum syarak, Majlis Agama Islam Selangor atau MAIS terus memacu kejayaan dan berdiri megah di negeri Selangor. MAIS memperkukuhkan iltizam untuk terus memperkasa Islam di bumi merah kuning ini selaras dengan arus kemodenan. Menurut Seksyen 5-1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, MAIS merupakan sebuah pertubuhan perbadanan. Pada 1 Mac 2005, pentadbiran bahagian pengurusan Baitul Mal (BPB) telah dipindahkan dari Jabatan Agama Islam Selangor iaitu JAIS ke MAIS. Ini bersesuaian dengan peruntukan Seksyen 81-3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 yang menyatakan bahawa MAIS berkuasa untuk mentadbir dan berhak kepada semua wang dan harta yang dimiliki Baitul Mal. Seksyen 3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 menjelaskan tiada apa-apa jua yang terkandung dalam enakmen ini boleh mengurang atau menyentuh hak-hak dan kuasa-kuasa duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai Ketua Agama Islam di dalam negeri Selangor sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959. Selain itu, di bawah Seksyen 7-1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, MAIS hendaklah menjadi kewajipan majlis untuk menggalak, mendorong, membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial orang Islam di dalam negeri Selangor selaras dengan hukum syarak. MAIS hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan berkenaan dengan semua perkara yang berhubung dengan agama Islam di dalam negeri Selangor, kecuali perkara-perkara hukum syarak dan yang berhubung dengan pentadbiran keadilan, dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah menjadi pihak berkuasa utama di dalam negeri Selangor selepas Duli Yang Maha Mulia Sultan, kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam enakmen ini. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mempunyai kuasa mutlak untuk melantik ahli MAIS di bawah Seksyen 11-2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor. Di bawah Carta Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Selangor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mempunyai kedudukan tertinggi diikuti Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, Jabatan Mufti Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor sendiri. MAIS menjalankan beberapa perkhidmatan utama kepada umat Islam di negeri ini, antaranya perkhidmatan menguruskan harta Baitul Mal, pengurusan pemulihan Al-Riqab, pentadbiran mu'alaf, perkhidmatan sewaan, bantuan guaman syari'i dan perpustakaan wakaf. Dalam menguruskan harta Baitul Mal, MAIS juga berfungsi dalam mempromosikan produk perkhidmatan Baitul Mal termasuk pengurusan wasiat, hibah, wang tidak patuh syariah, wang orang berhutang, harta luqatah, faraid serta membekalkan hikmat nasihat pengurusan harta pusaka. Selain itu, Baitul Mal MAIS turut menjalankan urusan permohonan pungutan khairat atau derma dalam negeri Selangor. MAIS juga memainkan peranan dan tanggungjawab dalam menguruskan pengislaman mana-mana individu yang memeluk Islam termasuk pendaftaran individu terbabit. Menjadi satu tugas dalam memastikan asnaf Al-Riqab di negeri Selangor mendapat bimbingan, MAIS turut memainkan peranan dalam menguruskan pemulihan asnaf Al-Riqab, antaranya menyelaras dan menyelia aktiviti rumah kebajikan dan pelindungan di negeri Selangor, mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada individu dan kumpulan Islam yang memerlukan pemulihan akidah, serta mengurus perkhidmatan pelindungan, pemulihan kaunseling kepada kumpulan wanita dan gadis yang terlibat dalam gejala sosial. MAIS juga ada menawarkan penyewaan aset dan hartanah milik MAIS kepada mana-mana pihak yang berminat, antaranya tanah, rumah kediaman, lot-lot kedai dan pejabat milik MAIS. MAIS juga menyediakan perkhidmatan guaman syari'i kepada umat Islam di negeri ini bagi kes-kes yang melibatkan perundangan keluarga untuk golongan yang berkelayakan. Turut sama memacu tanggungjawab bersama MAIS adalah Jabatan Hal Ehwal Islam di Selangor, iaitu Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor dan Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor. Bagi memastikan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat Islam di dalam negeri Selangor terus dipacu dengan baik, MAIS turut mempunyai anak syarikat dan agensi di bawah MAIS, iaitu Lembaga Zakat Selangor,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Perbadanan Wakaf Selangor, Bakti Suci Holdings Sendirian Berhad, Teraju Ekonomi Asnaf dan Yayasan Islam Darul Ihsan. MAIS telah menjadi pusat rujukan pelbagai organisasi, institusi pengajian tinggi, pusat akademik dalam mendapat nasihat dan perkongsian bersama MAIS. Buat pertama kalinya, MAIS juga berjaya membangunkan pelan strategik MAIS 5 tahun merangkumi semua jabatan hal ehwal Islam, agensi dan anak syarikat. Selain itu, MAIS juga telah meraih pelbagai pencapaian yang membanggakan. Antaranya adalah memperolehi persijilan sistem pengurusan kualiti berasaskan syariah MS 1900 2014 pada tahun 2017 daripada SIRIM QAS International Sendirian Berhad. Pada 6 Jun 2008, MAIS telah berjaya memperolehi persijilan MS ISO 9001-2000. Pada 8 Oktober 2009 pula, MAIS berjaya menaik taraf kepada versi MS ISO 9001-2008 sehingga tahun 2017. Pada tahun 2019, MAIS berjaya pula menaik taraf persijilan MS ISO kepada versi baru MS ISO 9001-2015. Selain itu, MAIS juga telah berjaya mendapat pengiktirafan di Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK melalui sistem wasiat secara atas talian di www.wasiat.com.my. Pingat Emas Mini Convention Team Excellent MPC Wilayah Tengah 2017. Pingat Emas Convention Team Excellence MPC Kebangsaan 2017 dan Accountability Index. Bagi tempoh 10 tahun ini, MAIS terus mengekalkan penarafan sijil bersih ke atas penyata kewangan MAIS 2009-2018. Sejajar visi MAIS dengan 5 teras utama iaitu pengukuhan akidah, syariah dan akhlak, pembangunan sistem sosial Islam yang dinamik, pemantapan sumber ekonomi Islam, pemerkasaan urus takbir dan sistem penyampaian, dan pemerkasaan dasar dan perundangan Islam. MAIS akan terus mengorak langkah, memastikan kejayaan dan berdiri megah negeri Selangor. MAIS menjunjung amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat FB MAIS, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya mendoakan kita semua mendapat rahmat Allah, mendapat keberkatan daripada Allah. Berkebetulan pula pada pagi ini cuaca alhamdulillah hujan rahmat turun di Kelang, di Shah Alam. Saya on the way daripada ke Kelang nak ke Shah Alam ni tuan-tuan. Masya-Allah, hujan mengiringi saya. Alhamdulillah, saya rasa saya dikurniakan kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan sahabat FB MAIS sekalian berkaitan dengan program santai MAIS yang bertajuk apa itu fidyah. Insya-Allah sempena tak lama lagi kita nak sambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya berpesan kepada diri saya, ahli keluarga saya, tuan-tuan, perempuan, sahabat FB MAIS, ambillah kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita muhasabah diri, adakah kita ini masih mempunyai hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau ada hutang utama yang saya masukkan ini adalah hutang puasa. Jika masih ada hutang puasa, ada masa beberapa hari lagi untuk kita membayar hutang qada puasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak sempat habiskan hutang pada tahun ini, masuk Ramadan yang akan datang, dah kita kena bayar fidyah pula. Dah kita buat fidyah ni, saya nak menceritakan kepada sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat FB sekalian, apakah itu fidyah? Kena faham apa maksud fidyah dan apa itu kafarah. Jangan kata fidyah dan kafarah tu sama. Ada bezanya. Fidyah itu apa? Fidyah dari segi bahasa adalah satu, maksudnya tebus diri.
Dari segi syarak, fidyah itu adalah sesuatu yang dibayar untuk menebus diri, baik berbentuk harta atau tindakan lain yang dilakukan kerana kekurangan dalam salah satu amal ibadah yang diwajibkan kepada dirinya. Itu maksud fidyah. Satu amalan, satu tebus diri yang dikenakan kepada dirinya kerana meninggalkan salah satu amal wajib iaitu puasa di bulan Ramadan. Manakala kafarah tu apa? Jangan orang kata, kau ni dah tertinggal puasa kena denda. Fidyah itu bukan denda. Fidyah itu adalah tebus diri, bukan denda. Siapa yang tak puasa bukan kata-kata kau kena denda ya, tapi kau kena bayar fidyah kalau tak mengganti pada tahun semasa. Kafarah itu baru denda. Kafarah tu apa? Kafarah itu adalah salah satu hukuman atau denda yang dikenakan kepada pasangan suami isteri, yang kenanya suami sahajalah yang kena bayar ni, iaitu melakukan membuka puasa dengan berbuka melalui jima' atau bersetubuh. Dia buka puasa melalui persetubuhan di siang hari bulan Ramadan. Itu dia punya sebab kenapa dia kena kafarah tu. Sebab apa? Dia berbuka puasa dengan bersetubuh atau berjima' di siang hari di bulan Ramadan. Yang kena bayar ni siapa? Yang kena bayar tu suami. Apakah kafarahnya? Kafarah dia yang pertama sekali yang dia kena buat adalah memerdekakan hamba. Itu dendanya. Tak mampu nak merdekakan hamba, kena puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut. Dah puasa hari ke-59, hari ke-60 nak puasa, tiba-tiba kena hadir kenduri kahwin, wajib datang kena makan pula. Dah tak laku kita punya puasa 60 hari tu. Dah pening dah, macam mana tu? Kena ulang balik. Tak mampu nak puasa 60 hari berturut-turut, kita kena apa? Kena beri makan kepada 60 orang fakir dan miskin. Jadi berat denda kepada mereka-mereka yang terlibat dengan persetubuhan, berbuka dengan bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Ada sedikitlah saya nak berkongsi. Minggu lepas saya menghadiri kelas yang saya anjurkan kepada golongan maknyah. Golongan maknyah ni bercerita kepada saya, Ustaz, saya ni Ustaz sex worker. Sex worker. Dan saya ni tak puasa lah. Bersetubuh siang hari bulan Ramadan. Adakah saya kena kafarah? Macam mana saya nak buat? Saya kata, pertama, qada puasa tu wajib. Qada puasa wajib dibuat dan kena usahakan untuk puasa 60 hari berturut-turut. Jika kita tak mampu, dah usaha tak mampu, baru kita bayar kadarnya seperti kadar fidyah, iaitu 60 orang darab dengan RM2, darab dengan jumlah hari yang kita tinggalkan puasa tersebut. Okey, bab bayaran ni telah dibincangkan sebelum ni oleh sahabat panel kami, iaitu Ustaz Saleh, iaitu bayaran fidyah perlu ganda ke atau tidak. Pada 8 Mac sebelum ni Ustaz Saleh dah terangkan secara panjang lebar, diulas dengan penuh tuntas, ada gambar siap ganda atau tidak. Itu tuan-tuan, sahabat-sahabat FB sekalian boleh rujuk kepada video FB MAIS yang sebelum ini yang kita kongsi kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita semua untuk faham bayar fidyah ni kena ganda atau tidak. Boleh tonton video yang ada di laman web MAIS, www.mais.gov.my. Okey, saya nak cerita bab fidyah ni. Okey, bab fidyah. Tadi kita bab kafarah, takut terlupa tajuk. Saya apa itu fidyah. Okey. Tajuk saya ni apa itu fidyah, saya dah cerita maksud fidyah dari segi bahasa, dari segi syarak tu apa. Sekarang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sahabat FB sekalian, apa itu macam mana fidyah ini disyariatkan. Apa dalil-dalil menyebabkan kita ini kena bayar fidyah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran,
dalam surah Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa maksud dia tuan-tuan? Apa maksud dia perempuan? Saya bacakan maksud dia. Kalau saya baca dalam pun saya pun takut tersasul. Saya bacalah apa yang ada kat teks saya ni. Maksud puasa tu ialah puasa itu diwajibkan beberapa hari tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ia berbuka itu pada hari-hari yang lain, maknanya di luar Ramadan. Dan wajib atas orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua atau sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih daripada yang ditentukan itu. Kita kata RM2, RM4, RM6, nak bayar lebih, ahlan wa sahlan, kami terima sahaja tuan-tuan. Okey? Maka itu adalah satu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada beri fidyah. Maknanya, dah kita tak puasa pada bulan Ramadan tahun ini, cubalah kita selesaikan qada puasa pada tahun ini. Jangan kita bawa kepada tahun depan sehingga kena bayar fidyah. Okey, kalau kamu mengetahui. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhum hadisnya bermaksud beginilah. Sesiapa yang mati sedangkan dia masih mempunyai puasa Ramadan, hendaklah diberi makan seseorang fakir miskin bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itu dua sumber dalil kita bagi pelaksanaan pembayaran fidyah yang Allah telah tetapkan, Rasul kita telah tunjukkan macam mana kita nak menebus diri akibat kita tidak dapat berpuasa di bulan Ramadan ini. Bukan Ramadan ini je lah, Ramadan sebelum-sebelum ni. Okey. Hikmah pensyariatan fidyah. Kenapa ada fidyah? Kenapa ada fidyah? Pertamanya adalah ia adalah sebagai satu kaedah penebusan diri terhadap ketidaksempurnaan dalam melakukan suatu ibadah yang menyebabkan pelakunya berdosa. Kalau kita tak buat, kita tak laksanakan fidyah ini, dah tak puasa, tak bayar fidyah, menyebabkan kita punya dosa, kita dosa yang berganda. Kita hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebagai jalan keluar kepada mereka yang tidak mampu untuk berpuasa. Seperti mana seperti mana yang kita tengok ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang sakit terlantar, yang tidak boleh nak berpuasa, ada jalan keluar untuk mereka menunaikan ibadah. Menunaikan ibadah. Yang ketiga adalah sebagai satu rukhsah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tidak dapat berpuasa secara badaniyah, secara fizikal, tetapi Allah boleh gantikan dengan ibadah secara maliyah, secara harta. Kadang orang ni jealous. Kita kadang-kadang kena jadi orang yang cemburu melihat orang lain melakukan ibadah, kita tak boleh lakukan ibadah. Jadi kita kena rasa, orang lain berpuasa, aku tak boleh puasa. Jadi Allah nak bagi kita pahala seperti mana orang berpuasa, Allah ada berikan satu amalan, iaitu membayar fidyah sebagai satu galakan kepada mereka yang tidak mampu untuk berpuasa, dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa. Apakah hukum fidyah ini? Hari ini kebetulan kalau tuan-tuan sempat mendengar pagi tadi, pengarah Baitul Mal Maiz Ustaz Indra telah menceritakan kewajipan fidyah. Dah tajuk pun kewajipan fidyah, maknanya hukumnya wajib lah tuan-tuan. Hukum bayar fidyah ini wajib kepada semua orang yang telah tinggal puasa, tidak dapat berpuasa di bulan Ramadan. Antara amalan-amalan yang kita kena perhatikan, amalan diri kita ni, dalam buku Indahnya Bersyariat ada ditulis, ada perkara-perkara yang dah dimasuk dalam rukun Islam, jika kita ingkar, enggan melaksanakan
hukum tersebut, melaksanakan perintah tersebut boleh mengakibatkan rosak iman. Rosak iman. Antaranya solat dan puasa. Kerana apa? Dua ni, kalau tak mampu nak solat, kita ada ruksah kaedah-kaedah solat ketika sakit dan sebagainya. Puasa pun begitu. Kalau kita tak mampu nak puasa, Allah dah bagikan kaedah, ruksah-ruksah yang diberikan kepada mereka untuk melaksanakan tanggungjawab untuk tebus diri lagi melaksanakan tugas-tugas iaitu amanah kita, iaitu melaksanakan perintah Allah, buat solat dan puasa. Zakat tu bagi mereka yang bermampu, tunaikan haji pun bagi mereka yang mampu. Dua amalan ni kalau kita sengaja ingkar tak laksanakan apa yang Allah fardukan kepada kita, boleh rosak iman kita, tuan-tuan dan puan-puan sahabat FB sekalian. Jadi, fidyah adalah salah satu bentuk ibadah niyabah gantian yang diberi pahala kepada pelakunya. Okey. Masa bulan puasa tu kita tak puasa, tak dapat nak puasa, tak dapat pahala puasa, tapi dengan bayar fidyah kita dapat pahala, kerana kita melaksanakan, kita membayar hutang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukumnya wajib. Okey, dah bayar fidyah ni, orang tanya, dah bayar fidyah ni kena puasa juga ke? Puasa itu tetap puasa, hutang tetap hutang, itu pokoknya. Fidyah itu adalah susulan dia, kepada mereka yang tidak dapat berpuasa pada tahun tersebut. Jadi tetap kena puasa. Okey, ada ke soalan-soalan yang sahabat IB keluarkan pada hari ini? Kerana saya galik bercakap, tak tengok ada sahabat saya kita bertanya dan sebagainya. Jadi saya mengalu-alukan kepada sahabat-sahabat FB MAIS, jika ada sebarang pertanyaan, ada sebarang perkongsian, boleh ajukan pada komen di laman FB MAIS. Ada sahabat-sahabat kita, Ustaz Hanzalah bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz siapa ni? Halil Muhammad. Assalamualaikum. Saya menjawab waalaikumsalam lagi. Okey. Jadi saya syorkan kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, mohon pakat-pakat share apa yang kita kongsikan pada hari ini supaya ilmu ini dapat kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, kenalan kita, waris-waris kita tentang kewajipan atau kefahaman berkaitan dengan fidyah ini. Okey. Kenapa ada fidyah? Kepada siapa fidyah ini dikenakan? Saya pecahkan kepada 4 kategori. 4 kategori berkaitan dengan puasa. Siapa yang puasa, siapa yang tidak berpuasa, dia apa perlu dibuat. Okey. Saya pecahkan kepada 4 kategori, iaitu siapa yang tidak berpuasa hanya wajib, yang pertama wajib qada puasa sahaja. Siapa yang wajib qada puasa saja jika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, iaitu mereka yang bermusafir untuk tujuan yang diharuskan syarak. Bukan bermusafir nak pergi berjudi, bukannya bermusafir nak pergi cari perkara-perkara haram, itu tak boleh. Tapi dia tidak berpuasa kerana bermusafir, maka dia hanya perlu qada puasa sahajalah. Yang kedua, sakit yang memudaratkan jika dia meneruskan puasa. Maknanya dia bukan sakit kronik lah, tapi masa tu mungkin dia demam, dia batuk-batuk ataupun dia pening kepala, dia perlukan makan, perlukan tenaga untuk dia meneruskan kehidupan dia. Yang ketiga, perempuan yang datang haid, wiladah atau nifas, dia wajib qada puasa. Yang keempat, perempuan yang mengandung dan bimbang kesihatan diri dia. Dia mengandung, bimbang kesihatan diri dia, bukan pasal baby, pasal diri dia. Kalau dia kata kalau dia tak makan ni, dia takut tumbang. Jadi dia perlu qada saja. Okey, kriteria yang kedua, dia wajib qada dan kena bayar fidyah. Siapa mereka-mereka ni? Perempuan yang mengandung dan bimbangkan kesihatan diri dan anak dalam kandungannya. Dia dah melibatkan anak dalam kandungan dia, maknanya dia kena qada puasa dan dia kena bayar fidyah. Yang kedua, perempuan yang menyusukan anak dan bimbang kesihatan diri dan anak dia. Dia risaulah kalau tak makan, takut susu tak banyak. Dia risau baby tak cukup kenyang. Jadi dia kena makan. Dia kena bayar, dia kena qada puasa tersebut dan dia kena bayar fidyah. Yang seterusnya, perempuan mengandung yang bimbang kesihatan anaknya sahaja. Dia mengandung, risau kandungan dia bermasalah, dia risau anak dalam perut dia bermasalah, dia kena qada dan dia kena bayar fidyah.
Yang keempat, orang yang lewat qada puasa sehingga tiba Ramadan berikutnya. Dia adalah jadi macam kita-kita lah. Tahun ni tak puasa, tak sempat nak ganti puasa, bawa ke tahun depan, kita kena qada dan kita kena bayar fidyah. Okey. Terusnya, kumpulan yang ketiga, kumpulan yang wajib fidyah sahaja. Siapa golongan ini? Yang pertama, orang yang sakit tenat yang tiada harapan sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua yang tidak mampu puasa. Yang ketiga, orang yang bekerja kuat sepanjang tahun. Maknanya dia hari-hari kena pikul beras kita beli. Orang yang hari-hari kena kerja kuat lah, kerja buruh dan sebagainya. Kalau tak buat kerja, dia kena pukul, kena dera dan sebagainya, menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa. Dia bayar fidyah saja. Yang keempat, waris orang yang meninggal dunia yang belum sempat qada puasa. Maknanya ada di kalangan kita punya ahli keluarga yang telah meninggal dunia, yang kita sebagai waris kena bayar fidyah untuknya. Tapi kalau nak puasa boleh tak? Boleh. Ahlan wa sahlan. Puasa dan bayar fidyah. Tapi yang kewajipannya adalah bayar fidyah kepada si mati. Yang keempat, kepada siapa? Wajib qada dan membayar kafarah. Okey. Suami yang melakukan persetubuhan dengan isteri dengan sengaja, yang dia berbuka pada disebabkan dia buka dengan bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, jadi dia kena qada puasa dan kena kafarah. Jadi diharapkan pada mereka-mereka yang pernah melakukan perkara sedemikian, mohon bertaubat, istighfar banyak-banyak. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita dan cubalah bayar denda kafarah tersebut. Siapa yang telah melakukan perkara bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, maka bertaubat banyak-banyak, kerana itu perkara yang berdosa. Adalah satu maknyah bertanya kepada saya, kebetulan minggu lepas saya buat kelas, kita pula tajuk yang sama. Antaranya maknyah kata, "Ustaz, saya ni janda anak satu." Wah, dia maknya, tapi dia kata dia janda pula. Suami saya berkehendak kat saya, Ustaz. Dia panggil pasangan dia suami. Tapi alhamdulillah maknya ni dah okey dah taubat, dah ikut kelas-kelas bimbingan agama yang MAIS anjurkan. Kita harapkan Allah istiqomahkan bagi dia. Dia bertanya, "Macam mana Ustaz? Adakah saya ni yang kena bayar kafarah tersebut, denda tersebut?" Jadi apa yang saya nyatakan ialah dia itu maknya lelaki. Tidaklah kata kamu tu, jangan kata kamu tu declare kamu janda, kamu perempuan. Tidak, kamu lelaki, kamu tetap kena kafarah, pasangan kamu pun kena kafarah. Kalau suami isteri, ialah suami yang betul-betul lelaki, lawannya perempuan, barulah lelaki sahaja yang kena. Tapi sebab kamu tu lelaki, pasangan kamu pun lelaki, dua-dualah kena kafarah. Jadi tak boleh nak excuse. Kadang-kadang. Okey, saya diberi maklum. Ada soalan? Okey. Ustaz, daripada Puan Cik Nurhani Salwa binti Jamaluddin. Ustaz, macam mana nak kira fidyah jika orang itu tinggal puasa selama 25 tahun? Allahu Akbar, kesiannya. Kita doakan Allah mudahkan dia lah untuk bayar fidyah. Allah bagi rezeki untuk beliau bayar fidyah. Bab bayar fidyah ni, kita boleh ambil contohlah. Satu tahun 25 tahun dahulu, beliau pernah tinggal satu hari je puasa. Jangan tak nak banyak, satu hari. Satu hari je puasa. Jadi, dengan satu hari itu, didarablah dengan 25 tahun. Darab 25 tahun, darab dengan beras apa yang dia makan. Ataupun jika beliau istihad ada nak bagi lebih, darab dengan RM4 atau RM6 beras yang dimakan. Jadi, kita kena kira lah. RM1 satu hari, darab 25, darab RM2 dah paling minima sekarang ni. Itu contohnya. Jadi 25 darab dengan 2, RM50. Ambil satu hari lah contoh dia tinggal puasa. Tapi kalau makin banyak hari, makin banyaklah 25 tahun, darab jumlah hari, darab RM2. Itulah jumlah dia. Itu jumlah yang tidak digandakan. Tapi ada yang
ulama kita, ulama Negeri Selangor telah bersidang pada Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor, ada menggariskan iaitu hukum gandaan, konsep gandaan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor bilangan 1 2001 pada 16 Januari 2001 telah sebelah suara membuat keputusan bahawa harus menggunakan dua kaedah fidyah ini, iaitu menggandakan fidyah dan kafarah mengikut tahun, kena ganda, dan tiada digandakan kadar pembayaran fidyah dan kafarah. Itu Jawatankuasa Fatwa menetapkan. Okey, bab gandaan ini Ustaz Saleh telah bentangkan, telah bincangkan. Jadi ada kaedah dia. Boleh lihat pada video-video sebelum ni. Dan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat FB Maiz sekalian, untuk sama-sama bagi nasihat kepada sahabat-sahabat yang lain, jika ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh lunaskan hutang tersebut dengan Maiz, dengan Majlis Agama Islam Selangor. Boleh pergi ke laman web Maiz, iaitu www.maiz.gov.my, cari klik pautan pada fidyah. InsyaAllah kat situ kita boleh bayar fidyah kita, insya-Allah. Dan sebenarnya saya nak kongsi sikitlah, dan perkara ini telah dikongsikan oleh bos saya, Ustaz Suhaimi Ismail, pada 15 Mac. Tuan-tuan yang telah membayar fidyah, tuan-tuan perempuan Islam di Selangor ini yang telah bayar fidyah kepada Maiz, saya menjadi saksilah di atas usaha pegawai-pegawai kami di sektor sosial di Maiz ini dalam melaksanakan amanah mengagihkan wang fidyah tersebut. Saya melihat sendiri efektifnya. Saya bukan nak puji Maiz, tapi memang patut dipujilah, memang efektif sungguh. Sabtu Ahad, jaringan-jaringan yang Maiz miliki, masjid dan surau, Qaryah, AJK, kemudian NGO-nya, pihak sekolahnya, banyak menyalurkan maklumat-maklumat kepada Maiz, kepada siapa yang mereka ini layak menerima fidyah tersebut. Dan Maiz alhamdulillah telah menyalurkan kotak-kotak bantuan makanan kering, bantuan-bantuan fidyah kepada mereka yang memerlukan. Sangat efektif dan efisien, dan saya mengharapkan dan saya menggalakkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sahabat FB Maiz untuk sama-sama menyalurkan, maklumkan kepada sahabat-sahabat kita atau waris kita yang mempunyai hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat melunaskannya dengan Majlis Agama Islam Selangor, ataupun boleh pergi ke kaunter-kaunter Lembaga Zakat Selangor. Dan bayar zakat pun boleh nak bayar fidyah di Lembaga Zakat Selangor. Okay. Itu satu, nak bayar dah pergi ke kaunter zakat, kena cakaplah ini fidyah bukan zakat, takut keliru pula. Kemudian kalau siapa yang ada sebelum ni ada kafarah, iaitu kena bayar denda sebab melakukan hubungan seksual, hubungan intim suami isteri di bulan Ramadan, kena bagi tahulah ini kafarah bukan fidyah. Kena bagi tahu betul-betul tu, niat tu kena bagi tahu, takut salah nanti. Fidyah, kafarah, ada pengasingan, ada maksud yang tersendiri. Okey. Terusnya ada soalan lain. Assalamualaikum Azila Ella. Halo kan, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita bayar fidyah di negeri lain sedangkan kita tinggal di tempat lain? Contoh duduk di KL tapi bayar fidyah kat Selangor. Wah. Okey. Soalan ni mencabar nak jawab ni sebenarnya tuan-tuan. Di mana kita dapat rezeki, di situlah kita bayar. Itulah pemula dia. Kalau contoh bayar zakat, di mana kita dapat rezeki di negeri tersebut, di situlah kita bayar. Jadi saya mengharap, kan ini soalan jawapan ringkas daripada saya lah, boleh rujuklah di di negeri tuan-tuan puan-puan, boleh tak boleh. Kalau kami ahlan wa sahlan, kami terima je, tak ada masalah. Tak ada masalah, kami terima je. Okey, seterusnya soalan-soalan daripada sahabat FB Maiz lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Daripada Halim Muhammad. Bagaimana nak menganggarkan bayaran fidyah arwah jika kita tak tahu jumlah yang ditinggalkan? Okey, kita kena tengok. Ini pendapat saya lah. Kita kena tengok arwah itu, adakah orang yang taat dan soleh sebelum ni. Kita yakin yang beliau ni adalah orang yang tidak pernah meninggalkan puasa. Jadi kita kata dia adalah orang yang tak pernah tinggalkan puasa, dia tak perlu dibayarkan fidyah. Tetapi jika dia sakit, contoh kita tengok dia pernah sakit masuk hospital 2 minggu. Kita tahu dia baik, dia cuba untuk puasa. Jadi kita yakin, kita yakinkan, tekadkan diri kita 2 minggu lah dia tak puasa. Mudah supaya
arwah itu tidak berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat anggaran, sehingga datang yakin kepada diri kita yang insya-Allah kita doakan mudah-mudahan arwah itu tidak berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanggungjawab kita lah. Okey. Alhamdulillah. Jadi izinkan saya untuk buat rumusan. Saya rasa masa pun dah time ni. Masa dah habis dah. Saya pun kadang-kadang cakap tak perasan, tak tengok jam. Alhamdulillah sahabat-sahabat saya di depan ni bagi tahu, Ustaz, tak lama dah ni. Masa nak habis. Okey, saya nak buat rumusan kepada sahabat-sahabat sekalian, sahabat FB Maiz sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Marilah sama-sama kita muhasabah diri. Istighfar banyak jika kita ada melakukan kesilapan dalam sepanjang bulan Ramadan. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang akan datang. Tak lama lagi. Na'udzubillah, lagi sehari nak puasa, tiba-tiba Allah panggil kita, tak sempat kita nak masuk bulan Ramadan. Jadi saya nak sharekan tips dan doa kepada sahabat-sahabat sekalian, sahabat FB Maiz, iaitu marilah kita sama-sama berdoa, iaitu Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kerana apa? Bulan Ramadan ini banyak kelebihan-kelebihannya, banyak Allah berikan fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan kepada umatnya yang masuk di bulan Ramadan. Kalau nak cerita bab Ramadan ni, lain sesi lah pula. Tak cukup masa nak cerita bab Ramadan ni. Jadi saya menyeru kepada sahabat-sahabat Maiz sekalian, sahabat-sahabat FB Maiz, bolehlah layari laman web Maiz, iaitu www.maiz.gov.my bagi melangsaikan hutang-hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hutang fidyah lah. Jadi di samping itu, jika ada sebarang pertanyaan atau ada sebarang cadangan, boleh juga di-emailkan cadangan tersebut di laman web kepada pro.maiz.gov.my. Jadi insya-Allah kita akan kongsikan kepada sahabat sekalian apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu Allah sandarkan kepada diri saya. Sekian daripada saya, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.